Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan ulang kaji UPKK dalam subjek ulum syar'iyah pada bahagian ni bahagian ibadah Bahagian ibadah. Okey, semalam kita dah ulang kaji bahagian akidah. Kita dah tengok contoh-contoh soalan bahagian akidah. Yang ni adalah pada bahagian ibadah. Okey. Dia bermula dengan soalan 31. Selepas jawab soalan akidah, dia masuk kepada bahagian B iaitu ibadah. Soalan 31 hingga soalan 40. Bulatkan jawapan yang betul. Okey. Soalan 31. Sebab tayamum ialah apa sebab-sebab tayamum? Sakit, musafir, ketiadaan air atau berhadas kecil? Jawapannya ialah ketiadaan air. Okay, seterusnya 32. Gelaran bagi orang yang melaungkan azan. Apa dia gelaran bagi orang yang melaungkan azan? Khutbah, hakim, muazzin, imam. Jawapannya ialah muazzin. Okay, soalan seterusnya 33. Hukum bersuci selepas berhadas besar. Hukum bersuci selepas berhadas besar. Wajib, sunat, harus, makruh. Jawapannya ialah wajib. Okey. 34. Solat yang tidak boleh dijamakkan ialah subuh, zuhur, asar dan maghrib. Okey, apa jawapan dia? Solat yang tidak boleh dijamakkan adalah solat subuh. Okey, 35. Apakah rukun solat jenazah? Apakah rukun solat jenazah? Membaca tahiyat akhir, membaca tahiyat awal, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Okay, rukun solat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah. Okay, sebab dalam solat jenazah tak ada doa iftitah, tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat akhir. So rukun bagi solat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah. Okay, seterusnya soalan 36. Membaca surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun. Okay, kalau dalam solat dia ada 13 rukun dan 13 rukun itu terbahagi kepada 3 bahagian dan surah Al-Fatihah ni termasuk dalam rukun yang mana? Alif, qalbi. Qalbi ni maksudnya di dalam hati. Qauli, qauli maksudnya yang dibaca ataupun disebut ataupun perkataan. Jim, fi'li, iaitu perbuatan. Okey. Kemudian dia ada dal, ab'ad. Ab'ad ni perkara sunat. Okey. Yang ni yang dal ni confirm salah lah sebab dia tanya rukun apa. Ab'ad ni termasuk dalam perkara sunat dalam solat. Okey, qalbi bukan membaca surah Al-Fatihah. Okey. Perkataan membaca ni mestilah qauli, bacaan ataupun sebutan ataupun perkataan. Kalau fi'li tu macam rukuk, sujud, pergerakan yang kita buat dalam solat itu fi'li. So membaca Al-Fatihah termasuk dalam rukun qauli. Okey, 37. Hilang mega merah di kaki langit sebelah barat hingga terbit fajar shadiq. Okey, pernyataan di atas berkaitan dengan solat fardu, zuhur, asar, maghrib atau isyak. Jawapannya adalah isyak. Okey. 38. Okey, soalan 38.
Solat sunat tarawih dilakukan dalam bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah. Solat sunat tarawih dilakukan dalam bulan Ramadan. Okey. 39. Azman solat ketika berhadas besar. Apakah hukum bagi situasi di atas? Batal, sah, tidak sah, sunat muakkad. Okey, azman solat ketika berhadas besar. Hukumnya tidak sah. Okey, tidak sah. Okey. Kalau kita jawab batal, salah. Batal tu perkara yang membatalkan solat. Maksudnya kita dah solat lepas tu batal. Tapi azman ni dia teruskan solat, dia solat je walaupun dia berhadas besar. Itu tidak sah sama sekali. Okey. Soalan 40. Niat pada waktu malam sehingga sebelum terbitnya fajar, menahan diri daripada makan dan minum. Pernyataan di atas berkaitan dengan puasa, wuduk, solat, haji. So, menahan diri daripada makan dan minum adalah berkaitan dengan puasa. Okey, seterusnya soalan 41 hingga 45. Arahan soalan tandakan right. Allah, salah. Okey. Arahan soalan dia tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okay, kalau kita baca pernyataan tu betul, kita tanda right. Kalau salah pernyataan tu, kita tanda pangkah. Okay. Soalan 41. Umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Okay, pernyataan ni betul. Kita tanda right. Okay, 42. Solat sunat duha dilakukan pada waktu malam. Yang ni salah. Solat sunat duha dilakukan pada waktu pagi. Okay, kemudian soalan 43. Solat jenazah mempunyai 4 kali takbir. Okey, yang ni betul. Okey, 44. Membaca doa iftitah salah satu daripada rukun solat. Yang ni salah. Doa iftitah bukan rukun solat. Okey, 45. Solat Jumaat wajib dilakukan secara berjamaah. Okey, yang ni betul. Okey. Seterusnya soalan 46 hingga soalan 50. Arahan soalan padankan penyataan alif dengan penyataan ba yang sesuai. Okay, so kita tengok penyataan dia. Dia ada 46 hingga 50. Okay. Okay, dia nak kita baca penyataan pada bahagian alif ni dan apa kaitan dengan bahagian ba kita sesuaikan. Dia nak berkaitan dengan puasa ataupun solat. So, 46 bersahur. Bersahur ni perkara yang berkaitan dengan puasa. Okey, kemudian 47 berwuduk. Berwuduk ni perkara berkaitan dengan solat. Okey, 48 berbuka. Berbuka perkara berkaitan dengan puasa. Okey, kita sesuaikan kepada puasa. Okey, 49 rukuk. Rukuk ni perkara yang berkaitan dengan solat. Sesuaikan kepada solat. Dan 50 sujud. Sujud adalah perkara yang berkaitan dengan solat. Okey. Baik, seterusnya soalan 51 hingga 55. Okey. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, dia bagi pilihan jawapan qauli, 3, rukuk, kanak-kanak, ketiadaan air, bacaan Al-Quran.
Okay, so kita tengok soalan 51. Okay, solat yang boleh dikosarkan ada, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. So, jawapan kat sini adalah solat yang boleh dikosarkan ada 3. Okay, ada 3, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Okay, seterusnya 52. Rukun solat yang berasaskan bacaan ialah rukun. Rukun apa? Okay, rukun qauli. So, kita tulis kat sini. Qauli. Berasaskan bacaan. Rukun qauli. Okay, kemudian 53. Apabila tempat kosong, tayamum boleh digantikan dengan wudu. Okay, jawapannya ialah apabila ketiadaan air. Okay. So, kita tulis kat sini ketiadaan air. Okay. Ketiadaan air. Okay. Ketiadaan air. Tayamum boleh digantikan dengan wudu. Okay. 54. Sah berpuasa bagi apa? Yang mumayyiz. Bagi sah berpuasa bagi kanak-kanak yang mumayyiz. Okay, so kita tulis jawapannya kanak-kanak yang mumayyiz. Okay, 55. Solat jenazah tiada. Solat jenazah tiada apa? Tiada rukuk. Okay, solat jenazah tiada rukuk. Okay, so selesai. Kita jawab soalan isi tempat kosong berpandukan pilihan jawapan yang dia bagi. Okay, seterusnya soalan 56. Okay, sekejap kita besarkan balik. Okay. Soalan 56 hingga 60. Jawab semua soalan di bawah. Okey, 56. Nyatakan 2 syarat sah solat. Okey, nyatakan 2 syarat sah solat. Okay, yang pertama kita boleh tulis menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat. Okey, yang kedua kita boleh tulis suci daripada hadas. Okey, suci daripada hadas. Okey, apa lagi yang kita boleh tambah kat sini? Menutup. Okey, menutup aurat. Okey. Seterusnya soalan 57. Hasan mendirikan solat Jumaat dengan bilangan jemaahnya seramai 35 orang. Okey, apa hukum solat Jumaat Hasan ni dan apa alasannya? Okey, jawapannya ialah hukum tidak sah. Okey, hukumnya tidak sah. Alasan dia kerana tidak cukup. Okey, kerana tidak cukup 40 orang. Okey, kerana tidak cukup 40 orang jemaah. Okey. Kemudian 58.
Okey, 58 soalan dia, nyatakan dua syarat sah solat jamak takdim. Nyatakan dua syarat sah solat jamak takdim. Solat jamak takdim ni solat menghimpunkan dua solat dan disolatkan dalam waktu yang pertama. Macam contoh, solat Zuhur dan solat Asar disolatkan dalam waktu Zuhur. Okey. So, apa syarat sah solat jamak takdim? Okey, yang pertama, kedua Allah. Ya. Okey, kedua-dua solat dilakukan mengikut turutan. Dilakukan mengikut turutan. Okey, macam contoh solat Zuhur dan solat Asar, kita kena buat Zuhur dahulu. Lepas tu, lepas Zuhur baru solat Asar. Okey, yang kedua, syarat sah solat jamak takdim adalah berniat. Okey, berniat menjamakkan solat yang kedua, dengan solat yang pertama. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Okay, maksudnya kalau solat Zuhur dan Asar, masa kita takbiratul ihram solat Zuhur tu, kita dah niatkan untuk kita jamak nak solat waktu asar sekali. Okey, kemudian soalan 59, tuliskan dua rukun solat. Okay, dua rukun solat kita boleh tulis niat dan berdiri tegak. Okey. Niat berdiri tegak. Okey, ataupun kita boleh tambahlah takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, sujud, duduk antara dua sujud, rukuk, iktidal, apa lagi? Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam, tertib. Boleh tambah lagi. So kat sini dia minta dua sahaja. Okay, dan soalan yang terakhir, soalan 60, senaraikan dua hikmah berpuasa. Okay, senaraikan dua hikmah berpuasa. So kat sini kita boleh tulis jawapannya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Okey, dan yang kedua kita boleh juga tulis badan menjadi sihat. Okey, badan menjadi sihat. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam ulang kaji UPKK bagi subjek Ulum Syariah pada bahagian B, iaitu melihat contoh-contoh soalan dalam subjek ibadah. Okay, semoga video ini bermanfaat untuk ulang kaji pelajaran UPKK. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang ataupun tersalah
tersalah cakap ke apa ke, tersalah tulis ke, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.